Sekarang ni saya bersama dengan Hairul Anwar Khairuddin. Beliau adalah student master di University of Bergen di Norway. Okey Hairul, boleh tak awak perkenalkan diri? Cerita sikit apa yang awak buat dekat sana, dah berapa lama dekat University of Bergen. Okey. Okey. Hai semua yang memandang. Saya Muhammad Hairul Anwar dari Johor, Malaysia. Saya belajar University of Bergen dah dekat 2 tahun. Dah 2 tahun dah. Dah dekat 2 tahun. 2 tahun dah. Um, Cepat je masa berlalu. Saya intake 2023-2024. Salah. 2022-2023. Saya intake 2022-2023. Sekarang ni saya tengah buat master untuk Global Development Theory and Practice. Subjek Global Development Theory and Practice dekat University of Bergen untuk program master. And ni lah saya sekarang berada di sini. Kiranya awak dah nak habis belajar ke macam mana Hairul? Saya tengah buat thesis dekat Buat tesis? University of Bergen. Tengah buat thesis. Saya buat thesis untuk 60 credit hours bersamaan dengan 1 jam. Satu tahun, 1 jam. Satu tahun. So insyaAllah dalam tahun ni saya akan graduate lah daripada University. So saya akan jadi alumni. Betul tak Hairul? Okay. Masa kau betul. sampai Norway, kau tak dikenakan bayaran kan masa tu? Kena ada duit jaminan 60,000 Norwegian kroner je kan? Betul. Masa tu tak kena lagi. Tadi, kenapa saya memilih untuk belajar di Norway? Sejujurnya ada macam-macam pilihan yang ada untuk kita belajar di luar negara. Salah satunya ialah bila kita nak seorang belajar ni, kita tengok cost of living. Kita tengok universiti punya kedudukan, sama ada universiti tu dalam ranking yang bagus ataupun tak bagus dalam QS ranking ataupun apa-apa ranking yang ada. Yang ketiga, menarik. Tengok juga keselesaan kita. Macam mana kita nak make sure yang kita selesa untuk belajar dalam tempoh masa yang agak panjang. Sebab 2 tahun ataupun 3 tahun pembelajaran tu kita kena memastikan bahawa kita boleh capai apa yang kita nak, dan kita pastikan bahawa pihak universiti mampu untuk memberikan knowledge yang di-expectkan. Okay, so University of Bergen ialah universiti yang kedua terbaik di Norway selepas University of Oslo. So di Norway, UIB, okay, saya ambil short form dah. UIB ialah kedudukan yang agak bagus dalam sistem pendidikan di Norway. Macam di University Norway ada dia punya expertise dia. Macam di NTNU kita ada engineering punya course, technical punya course. Macam di UIB kita ada science stream dan macam-macam lagi. Di UIB kita ada management punya expertise lah. So and then bila saya fikir balik di Norway, batch saya ialah batch yang terakhir untuk free education. Sebab tu bila Kak Azra beritahu, sebab tu bila Kak Azra beritahu tadi untuk batch saya, maksudnya saya dan sebelum ni 2021, 2020, 2019, so diorang tak perlu bayar tuition fee. Diorang perlu untuk hantar duit jaminan sahaja ke pihak universiti untuk pastikan bahawa kita ni maknanya kita akan belajar di sana. Maknanya batch yang tak kena bayar, bukannya batch yang terakhir dekat universiti tu tak. Course tu masih ada lagi lah. Kursus ni masih ada lagi. Cumanya untuk bayaran tu yang percuma dah tak ada dah. I see. Dah. So those yang datang pada tahun 2023 dan selepas-lepas ni, diorang kena bayar tuition fee lah seperti yang ditetapkan dalam universiti punya website. Untuk di UIB, untuk course saya di University of Bergen, student kena bayar 200,000 Norwegian kroner untuk tempoh masa 2 tahun. Dalam masa 2 tahun 200,000 Norwegian kroner, bukannya setahun, maksudnya 2 tahun. Maknanya lebih kurang dalam 100,000 ringgit Malaysia kena ada lah. Betul? 100k betul.
Okay. So siapa-siapa yang Menarik? okay, Cuba baca soalan tuition fee tu. sahaja free atau cost of living pun cover dalam scholarship. Okay, so macam scholarship, okay, kita akan pihak scholarship dah, diorang akan pastikan bahawa kita cukup makan pakai dan cukup untuk kita tampung pembelajaran sekali. Kecukupan tu bergantung pada kita untuk determine macam mana kita nak menguruskan keuangan itu. Okay, so far saya dapat beasiswa. Beasiswa saya ni dia memang, kita kan tak ada tuition fee. So pihak kerajaan bagi satu amount yang cukup untuk saya makan, cukup untuk saya bayar sewa rumah, cukup untuk saya guna untuk transportation. So kalau saya nak duit lebih untuk jalan-jalan ke, nak travel ke, nak pakai baju Gucci ke, nak baju lawa-lawa ke, nak beli jam ke, airport ke, saya kena ada duit saya sendiri. Sebab dengan menggunakan duit kerajaan tu memang tak cukup. So saya kena ada backup, financial backup, iaitu bekerja sampingan untuk saya gunakan dalam saya punya pembelajaran. Maksudnya sepanjang saya berada di Norway. Macam tu. Dengar tu. Okey, Hairul, saya nak tanya, kenapa awak pilih Norway? Sebab Norway ni terkenal dengan negara yang mahal. Kenapa Hairul pilih Norway? Pertama, Norway ada banyak sangat natural beauty. Fjord. Hairul tak pernah nampak fjord sebelum ni. Okay. Hairul pernah travel. Saya ingatkan natural beauty tu orang Norway sendiri natural beauty. Janganlah, ramai lagi yang orang Melayu pun cantik. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan? Dia dah nikah. Dia nak Melayu juga, Malaysians. Take note guys, kalau korang nak dia single lagi, okay? Memanglah Norwegian ada blue eye, ada rambut yang blonde kan, putih melepak, sehalus kulit bayi, semulus. Tapi macam kemain dia punya puji. Tapi yang Hairul nak tengok fjord, sebab tak pernah tengok fjord sebelum ni. Nak tengok kejadian fjord tu macam mana kan, sebab fjord tu kan kan pentempungan di antara dua gunung, pengaliran laut di antara dua gunung. So benda kejadian ni tak dapat nak tengok dekat mana-mana tempat sebelum ni. Hanya dapat tengok dekat Norway sahaja. Norway terkenal dengan musim sejuk dia yang ekstrim. So kalau musim sejuk, musim sejuk yang sangat ekstrim. Yes. Betul. Perubahan cuaca yang sangat ekstrim. So macam contoh di Bergen, musim sejuk dia hanya capai -7, -8, -9. Tapi di Oslo boleh capai sampai -20. Oslo, -31 ataupun -32. Tu paling rendah. So kalau di Bergen, maksimum sejuk dia sampai -10, -11. Itu maksimum dah. Dan bergantung kepada perubahan juga. Sebab di Norway memang perubahan musim, perubahan kesejukan, panas dia memang sangat ekstrim. So dan juga macam di Bergen musim sejuk akan datang pada bulan 11 sampai bulan 2 ataupun bulan 3. Tapi di Trondheim sampai bulan 4 pun ada. Masih lagi sejuk, masih lagi ada snow. So lain-lain negeri di Norway ada lain-lain dia punya keunikan dan diverse dia. Okay, so your point sekarang ni, Hairul. Tak ambil lagi. Kenapa pilih Norway? Okay. Extreme. Jelaskan point tu. Jelaskan point. Okay, yang last lah. Awak nak sejuk je lah sebab Norway sejuk lah. Dia lah sejuk. Nak rasa juga panas dia. Nak juga rasa dia punya musim autumn dia. Nak juga rasa musim summer dia. Nak rasa kesemua-semua dia. Nak merasa musim tu jugalah. Betul. Dan juga macam Bergen, memang cantik gila bila musim summer. Memang lawa sangat. Dia punya suhu tu just nice. Dalam 21-22 degree Celsius and berangin sebab kita dekat dengan laut. So memang berangin gila dekat Bergen tu bila musim summer. Lepas tu kita pun sejuk-sejuk, berangin. And then yang lagi penting, dekat Bergen banyak hujan. So kena pakai payung. Banyak hujan. Itulah. Bila pakai payung tu, tiup angin, payung tu gobek belah dua. Okay, satu soalan daripada saya lah. Okay. Disebabkan dia lah cost of living Norway tinggi. Awak pun dah tahu benda tu sebelum awak datang Norway. Lepas tu,
okay, saya nak simpulkan sikit lah. So Hairul bekerja di Norway. Awak datang dengan zero, tanpa ada tanpa ada bahasa pun Norway, betul tak? Macam mana awak masa awak kerja tu perlu ke tidak belajar bahasa Norway ni, dan boleh tak share kerja apa yang awak buat di Norway? Boleh share sebagai student, apa yang melayakkan awak untuk bekerja? Ada ke visa yang sesuai? Share sikit pasal benda ni. Okay, di Norway memang kita dibenarkan untuk bekerja. Memang dibenarkan untuk bekerja atas sebab untuk menampung kita punya cost of living dan juga untuk bayar kos-kos yang ada lah. Musim sekolah, musim belajar iaitu Februari, March, April, Mei, September, Oktober, November, Disember. So dalam 8 bulan ni kita hanya boleh bekerja dalam tempoh yang ditetapkan. Tak boleh lebih daripada tempoh itu. Kalau kita lebih bekerja dalam tempoh yang ditetapkan, kita akan dikenakan compound dan juga akan merumitkan proses untuk dapat visa tahun depan. Sebab di Norway ada Berapa banyak jam? Berapa jam tu? Untuk yang ditetapkan tu hanya bawah 80 jam sebulan, iaitu seminggu bersamaan dengan 20 jam 20 jam seminggu. So 20 jam seminggu. Oh, 20 jam. Okeylah 20 jam je. Okay. Contoh kalau tak nak kacau hari weekdays kan, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tak nak kacau. So Sabtu, Ahad tu kerjalah 10-10 kan, itu paling maksimum. So make sure 20 jam saja supaya end of the month boleh capai 80 jam. Tak boleh lebih. Tapi kalau bulan Jun, Julai, Ogos, Disember, Januari boleh kerja unlimitedly. Nak kerja 100 jam ke, 200 jam ke, 400 jam ke, tak nak tidur pun tak apa. Tak ada siapa nak marah. Oh gitu. Sebab kita ni musim cuti, tak sekolah. Tak ada siapa yang akan macam, okay, kenapa aku kerja lebih-lebih? Kenapa aku tak kerja kurang-kurang? Suka hatilah, universiti tak buka pun kan. Kita nak kerja lebih ke, nak kerja kurang ke, bergantung kepada badan kita. Bergantung pada kita punya kebolehan nak kerja macam mana. Hairul kerja apa? Okay, Kak, kerja biasa-biasa je. Tak adalah kerja nak grand-grand ke, kerja office ke. Kerja biasa je, kerja kat kedai makan je kan. Kerja kat kedai makan je. Masa nak apply tu susah tak? Susah tak nak apply? Yelah, kadang-kadang orang nak yang ada bahasa Norway. Masa awak apply tu macam mana? Cerita sikit. Macam mana gayanya tu? Hairul sampai di Bergen pada bulan 8, hujung bulan 8. Hairul sampai di Bergen hujung bulan 8, and then dalam tempoh 2 minggu Hairul mencari tempat kerja tu, dia dapat kerja dekat satu hotel. Di Norway kita digalakkan untuk bercakap bahasa Norwegian. Even University of Bergen also ada memberi kos Norwegian untuk kita ni belajar bahasa dia. Dia ada bagi free education untuk siapa-siapa yang berminat dalam mencuburi dalam bahasa Norwegian. Masa awak apply kerja tu dalam bahasa Inggeris atau resume tu dalam bahasa Norway? English. Okay. Jeg ikke forstår norsk. Jeg snakker litt Jeg kan ikke snakke norsk. Du snakker litt norsk. Oh, så bra. Se, du kan snakke norsk. Selvfølgelig du kan. Sentak. Masa Hairul interview, yelah kita pergi mana-mana interview pun orang akan tanya pengalaman bekerja kan. Awak ada pengalaman bekerja tak sebagai waiter? Awak ada pengalaman bekerja tak sebagai dishwasher? Awak ada pengalaman bekerja tak sebagai cooker? So orang tanya kita punya pengalaman bekerja. Lagi tinggi pengalaman, lagi high chance untuk dapat bekerja. Tapi macam Hairul tak pernah kerja dekat restoran ataupun F&B industri. Cuma Hairul pernah kerja dekat 7-Eleven je. 7-Eleven. Jadi orang akan bagi kita peluang untuk kita buktikan kita ni boleh kerja ke tak, dan orang pun faham kita ni student kan, kita perlu untuk dapatkan keuangan kan. So macam Hairul first time kerja dekat hotel tu, dia tanya you know how to speak in Norwegian? No, not at all. And saya pun baru sampai di
Norway baru lagi. So saya tak sempat nak belajar Norwegian course. Jadi awak ada pengalaman tak untuk customer service? Customer service ada. Customer service memang ada, cuma pengalaman dalam F&B tak ada. Jadi dia kata okey, Okey. kita cuba tengok macam mana kalau kita bagi trial 3 hari. Kalau dalam masa trial ni awak boleh buat, kita prolong you punya extension. Kalau tak boleh, minta maaf, kita terpaksa berhentikan awak. And then kita cubalah kerja macam mana. Dan Alhamdulillah di Norway kita tak perlu untuk belajar Norse. Kalau nak belajar Norse tak ada masalah, baik, bagus. Cuma kalau nak cakap bahasa Inggeris memang tak ada masalah. Sebab di Norway semua orang boleh cakap bahasa Inggeris. Ada international student, ada dengar foreign worker, ada the Norwegian worker and Norwegian people itself, diorang boleh cakap bahasa Inggeris. So language tu dengar tu it's a good point tau. Dekat Norway ni senang. Tak payahlah kata macam susah lah nanti nak cari kerja dekat Norway apa semua. Tapi ni okey je, boleh je. Asal boleh cakap bahasa Inggeris elok je kan Hairul? Tapi betul. Untuk orang yang ada valid visa lah. Orang kerja haram tak ada lah ya. Norway jangan kita nak buat kerja haram memang tak ada visa. Di Norway memang diorang emphasize, memang diorang tetapkan kedatangan kita ke Norway ni sama ada student ataupun skill worker, dua sahaja. And setiap kali kita berada di Norway, kita kena ada visa. Janganlah plan okey aku nak kerja 2-3 bulan je, lepas tu tak ada visa, tak boleh. Betul. Pembayaran gaji melalui bank Norway, bukan cash. Macam di negara-negara tertentu, okey saya tak perlu sebut nama. Di negara-negara tertentu, dia akan, kita bekerja untuk tempoh sebulan, dia akan bagi cash. Dalam gaji tu tak perlu ada nama kita pun. Tak perlu nama kita, tak perlu kita punya kewarganegaraan, tak perlu detail pun sebab dia akan bagi cash. Banyak aku bekerja, banyak aku akan bagi. Tapi di Norway, kalau kita nak kerja, the most important thing is bank ID dan juga residence permit. Itu yang paling penting sebab nanti akan ada tax section di dan juga akan ada pemotongan gaji daripada pihak Norwegian. So kat situ kita nampak dengar guys betapa strict ni dekat Norway ni. Okay. So cost of living dekat Norway memang tinggi. Okay. Satu. Yang kedua, saya nak tanya pasal rumah sewa. Dekat tempat awak tu, awak duduk rumah sewa sendiri ke rumah student ke, ada fakulti bagi ke? Lepas tu sepanjang awak duduk dekat rumah student tu, awak kena diwajibkan buat aktiviti ke? Kalau tak buat aktiviti nanti awak kena dihantar keluar, duduk kat luar ke macam mana? Share sikit sebab mungkin sistem dia tak sama macam kat Malaysia. Share sikit Hairul. Okay, di UIB kita memang dah ada student housing. Memang dah ada student housing. Student house. Di mana semua jenis course akan digabungkan. Tak kisahlah course apa-apa pun, law ke apa ke, MBA ke apa-apa ke, education ke, psikologi ke, kita akan digabungkan dan kita akan ditempatkan di satu student housing. So bila student housing, kita dapat kita punya bulanan bayaran tu kurang lah sebab kita duduk student housing kan. So Hairul pilih student housing yang paling murah tapi still service dia bagus. Dia punya dia selalulah buat maintenance untuk lift, maintenance untuk dia punya facilities. So walaupun kita bayar rendah tapi dia punya standard tu tetap ada. Contoh kalau student tu dia rasa macam ni kecil lah, bilik ni kecil lah, kena kongsi dapur lah, kena kongsi bilik air lah, tak selesa lah apa semua, dia boleh duduk di rumah lain. Sama ada student housing ataupun ada option sama ada student housing yang lain ataupun nak duduk rumah private. So di UIB kita ada 3 yang ada tahu. Okey, yang ada tahu ada 3 ataupun 4. 3 jenis. Yang paling famous 3 jenis student housing yang ada kenal. Yang pertama rumah Hairul sendiri, iaitu nama dia Alrek. 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 So Alrek ni memang famous lah student housing punya tempat tinggal. Sebab memang yang paling rendah, kos yang paling rendah di kos paling rendah. Paling murah. Okey, yang paling murah. Paling murah dan memang orang akan duduk situ. Sama ada di exchange student ke, tak exchange student ke, full time student ke, tak full time student ke, dia akan duduk di Alrek
untuk menjimatkan kos rumah. Pertama. Yang kedua, nak lebih upgrade. Okey, berapa Yang harganya? kedua, Boleh share sikit? Berapa harganya? Dalam berapa harga? Lingkungan berapa harga Norwegian Krone? Haru tak bagi amount yang tepat, tapi Haru bagi lingkungan saja, okey? So, di Albeck, kita Lingkungan. bayar 3,500 Norwegian kroner. 3 Okey, Norwegian kalau kroner. 3500 duit Malaysia sekejap saya check duit Malaysia berapa? 1,750. 1,700. Kena ada deposit ke tak perlu ada deposit? Kita kena bayar deposit. Masa kita nak apply untuk rumah tu, kita kena bayar deposit. Tapi deposit tu akan dipulangkan semula. Selepas dipulangkan semula. Betul. I see. So, masa Hairul bayar deposit rumah tu 5,000 Norwegian kroner. Masa kita nak apply tu, menarik. kita bayar 3,500 untuk bulan tersebut dan juga kita bayar deposit. Untuk highly security lah. Kena ada deposit. Deposit tu untuk berapa bulan punya bayaran? 5,000 Norwegian kroner. 2,000 Norwegian Krone. Okey, kalau 5,000 Norwegian Krone campur 3,000 Norwegian Krone dah 8,000, 9,000 kan? Lebih kurang. 9,000 So kena ada duit jugalah guys kalau nak dekat Norway ni sebagai student, walaupun macam Hairul dia dapat batch yang free masa dia datang. Basically dia kena prepare jugalah duit sikit, betul tak Hairul? Tak boleh datang kosong Betul. Ya Hairul? Tak, nak pergi berak pun kena bayar RM1. Nak pergi berak ada tak tu? Tak ada isu free di dunia nak berak tu RM1. So kau jangan expect aku pergi ni under bersesua duduk senang lenang dekat Norway, tak ada Hairul, untuk rumah Hairul 3,500 Norwegian Krone. Lagi ada lagi dua rumah kan, dua jenis rumah kan? Macam mana rumah student tu? Kalau rumah Hairul nama dia Alright. So kalau yang nak lebih macam nak selesa sikit, nak cantik sikit, dia akan pergi ke Fantoft. Okay. Fantoft tu apa beza dia? Fantoft tu dia lebih advance, lebih cantik, bangunan dia lebih teratur, lebih besar. Macam rumah bilik dia? Kita kena kongsi. Betul. Bilik dia ada private bathroom dan juga private kitchen. Di Alright kita kena macam kongsi bilik air dengan dapur. Faham. Dan di Fantoft kita ada 5 blok, 5 ke 6 blok. Okey, blok rumah. Okey. Satu blok je. Satu blok tu itulah budak-budak Fantoft. Itulah budak-budak Alright. So itu okey. Yang pertama paling murah adalah macam student house yang Hairul duduk sekarang, bilik sahaja dan dapur berkongsi, toilet berkongsi, lelaki dan perempuan campur. Betul? Ya, dia tak ada asing. Okey. Kategori kedua, rumah student tu dia ada dalam bilik tu ada toilet dan ada dapur sendiri. Betul? Yang ketiga punya kategori? Di kategori 3 rumah kongsi-kongsi. Sama ada rumah kedai. Kongsi-kongsi? Bawah tu kedai, rumah bawah tu kedai, macam rumah kedai. Bawah tu kedai, atas tu rumah, ataupun rumah tu macam adalah Summon punya, maksudnya universiti tu dia managekan untuk student tu. Tapi Hadu tak berapa nak tahulah macam mana kategori rumah tu. Kalau kita nak pergi kan. Sebab tu ada kata biasanya memang student-student ni akan pilih Alright sebab Alright ni paling murah and senang nak jumpa dengan kawan. Paling murah, rate paling murah. Paling murah dan kawan-kawan pun duduk dekat sekitar kawasan tu je kan. Kita pun boleh lepak-lepak dengan dia, nak minum-minum kopi, nak buat assignment, study group ataupun dekat Fantoft. Tapi yang kategori ketiga dia macam lebih macam selesa. Selesa dan private. Maksudnya tak ada kawan-kawan. Privacy. Okey, berapa bayaran dia? Around berapa harga lingkungan? Okey. Alright 3,500. Okey? Betul. Fantoft 5,000. 5,000 krone. Okey. Kategori ketiga 8,000. Yes. Yang selesa tu 8,000. Faham. Now I know. Okay, good info daripada Hairul. Ya. Untuk Hairul dah berkahwin. Contoh je korang, percaya korang ni.
Aku kena disclaimer dulu. Contoh. Contoh, dah kahwin kan. Yang sama Di sudut, Norway, yang sama belajar. kita kalau nak kahwin, kita dah berkahwin, tak ada masalah untuk kita bawa anak dan bini. Cuma tanggungjawab kita untuk menjaga mereka. Pastikan makan minum mereka terjaga. Kita kena pastikan makan pakai mereka ada. Yep. Okey? Macam mana kita nak buat tu Yeah. terpulang. Sebab kita bertanggungjawab untuk membawa mereka ke sini. Jadi kita kena pastikan diorang ada identiti yang betul, ada documentation yang lengkap dan diorang berstatus. Bukan kita bawa sesenyap, nak bawa nyuruh tak boleh. Kena declare yang betul. Ada orang buat Bawa dia ke? pergi sekolah. Taklah. Ini prosedur. Cerita macam ada orang buat macam ni. Tak ada. Kita nak kena jelaskan prosedur kan. Sebab ramai lagi student yang nak bawa Buat cara harai. Harai, betul. Okay. So Hairul ada kawan-kawan, okay, budak master yang dah kahwin, okay, yang dah kahwin, so diorang boleh bawa sama ada husband ataupun wife, diorang boleh bawa spouse mereka datang ke Norway. Contoh Hairul student, Hairul ada isteri, so Hairul nak bawa isteri Hairul datang sini, so Hairul akan bagi dia visa spouse. So spouse visa ni Hairul akan Spouse visa. pergi dekat Dan UDI, juga boleh dapat working UDI. permit. Betul. Ya. Dan boleh bekerja di Norway. Yes. Betul. So Hairul akan sediakan visa dia macam mana, sediakan visa dia apa semua, upload dokumen dia dekat UDI, and UDI akan bagi dia visa as a spouse visa. Dia dibenarkan bekerja, dia dibenarkan untuk menetap di Norway sepanjang kita berada di Norway juga. Bila kita dah balik ke gitu. Malaysia atau kita dah habis kontrak dengan Norway, spouse pun kena balik. Kecuali kalau spouse tu tiba-tiba somehow dia boleh dapat kerja yang tetap di Norway. Kita ni student ni, kita belajar dah nak belajar ni, kita tak dapat kerja, tapi spouse dapat kerja. So kita pula layak tinggal di Norway sebagai spouse dia. Faham tak konsep dia macam mana? Ya, betul. Kena apply visa yang lain pula lah. Kita dia. Okey, tak apa. Awak ada beasiswa ke apa ke? Okay, macam saya kata tadi, saya memang kita di Norway, untuk kita nak belajar di Norway, kita kena ada degree yang align dengan kita punya skill. Okay, Hairul belajar political science di zaman bachelor degree. Okay, bachelor degree Hairul ialah political science. Di master Hairul ambil development science, global development ataupun development studies. So memang aliran dia adalah aliran yang sama. Bukan kita ambil bidang engineering tiba-tiba nak ambil bidang tidak, atau nak ambil bidang sains nak ambil bidang tidak. Kita kena pastikan kita ni dalam bidang yang sama supaya course tu tak lari, dan tak ada clash antara ke mana-mana bidang. Okay, so Hairul ada degree, belajar di Malaysia, and datang di Norway ambil master lah di Norway. Itu pertama. Yang kedua, memang ada beasiswa lah. Ada beasiswa. Okay, ditajuk oleh JPA. Saya ditajuk oleh JPA. Sepanjang pembelajaran saya di sini, ditaja untuk makan pakai, transportation dan juga tempat tinggal. So memang macam Hairul cakap mula-mula, JPA bagi tak banyak. Memang tak banyak, tapi cukup. Kalau Hairul rasa macam tak nak kerja lah, nak belajar, boleh, tak ada masalah. Cuma tak adalah nak pakai branded, tak boleh nak travel, tak boleh nak ada duit tambahan, tak ada nak saving. Tapi awak tapi saya nampak awak selalu pergi travel, itu duit sendiri ke, duit universiti ke, atau apa? Duit bekerja, Kak. Duit kerja. Oh, duit kerja. Macam dia kata, Hairul just yang suka travel. Sebab kita berada di Europe untuk 2 tahun. Kalau kita tak travel, kita rugi. Kita bukan semua dapat peluang untuk sama belajar. Okay, tak semua. Okay, bila kita dapat sama belajar, kita utilize the peluang, the opportunity. Kita cuba maksimumkan sehabis yang memang Hairul apply JPA, and alhamdulillah dapat GPA tu. Sepanjang Hairul belajar daripada degree sampai ke master, memang Hairul ditaja lah oleh GPA. So untuk siapa-siapa yang rasa lah aku nak tahu belajar lepas ni nak pergi UK lah, sebab di Malaysia, orang-orang Malaysia diorang akan target nak pergi UK ataupun nak pergi Australia,
ataupun nak pergi Okay. Japan, I shall see. ataupun nak pergi Germany, ataupun nak pergi mana, US. Alah, internet dia tak okay lah guys. Okay, nampak gayanya kita kena buat live lagi sekali. Maksud saya bukan hari ni lah. Saya kena buat live lagi dan kita akan buat lagi satu sesi bersama dengan Hairul. Sebab saya dah sejam. InsyaAllah. Okay, semua jumpa lagi. Okay, bye.